exhaust memang popping, tapi ada sound daripada speaker. Kita cuba try test lagi SUV, tapi kali ni SUV Lamborghini, which is kita tahu nama dia Urus lah. Tengok kalau kita beli Urus ni, urus ke tak terurus ke duk kita. Jom stay tune. Untuk orang yang first masuk ke sini memang ada complicated sikit lah button dia. Saya sendiri pun sebab tu Encik Nadim kena explain. Kalau tak dekat sana nak reverse pun sekejap lagi kena call. Betul. Okay, so by the way, siapa-siapa yang nak share kereta, lagi sekali saya promote Cik Nadim. Boleh saya tinggalkan kontak dekat bawah skrin ni. So apa-apa boleh kontak Instagram ataupun nombor telefon dia. Alright. Okay Cik Nadim, terima kasih. Alright, thank you. Kita start Urus. First sekali button start dia dekat tengah ni. Tolak macam kapal terbang, jet. Tekan brake. Yes. Meter dia semua screen. Nak masuk gear dia pula, tengok juga kat sini. Ni kita ada kat Strada mode Sport, Corsa semua ni. Okay, tak apa, kita biar standard je dekat sini. Turun handbrake. Okay, masuk gear D dekat sini. Single click dekat sini. Dia automatic masuk gear 1. Ni normal mode, dia auto. Kereta ni saya telah diberitahu oleh salesman Tab Auto Cik Nadim, 640 horsepower, 0 to 100 3.2 second. Kereta ni kira laju untuk SUV. Untuk siapa-siapa yang dah berkeluarga, belah belakang ni taklah sesempit macam X6, tapi dia taklah seluas macam SVR. Kereta ni kepada orang yang betul-betul minat Lamborghini, dia nak laju tapi dia nak SUV juga in the same time. So kereta ni memang sesuai. Kita nak tengok dia punya G-force. Fadu ke tak fadu? Oh, by the way, dia ada hologram punya meter dekat sini. Certain point view je yang boleh nampak. Kita try test 3, 2, 1, go. Terjongkit juga lah kereta ni. Okey, memang laju. Kalau nak compare dengan SVR, memang laju. Kereta ni memang laju, memang shock. Okey, teruja kejap. Kalau tadi pun kita dah henjut, bukan pakai launch control pun dah. First dia terjongkit, macam tak pergi kan. Sekali dia punya G-force tu macam, weh, kick lah. Tapi dia punya tebur, dia by tebur dia kick in certain RPM memang kau. So itu Strada mode. Strada mode tu normal mode. Okay, sekarang ni kita try pergi dekat sport mode. Tak nak, saya nak pergi yang paling maksimum. So kalau orang tanya yang lagi 3 ni apa, lagi 3 ni mau kepada off-road punya mode lah. Kita nak try test, tengok Strada mode ni dia punya power macam mana. 3, 2, 1. Oh, gila. Dia punya gila tu boleh tahan lah. Untuk SUV SUV tapi ada horsepower tinggi macam ni, benda tu. SVR pun kalah. Sebab saya tak pernah test lagi kereta ni. Video before ni saya ada buat review pasal SVR. Saya tak expect lah dia punya power Urus ni lagi better pada SVR. Tapi kelebihan SVR, dia luas lah. Urus dia so-so, dia cukup-cukup je kan. Okay, kereta ni bagi kita lalu, nampak tak? Itu yang special naik Urus ni. Semua orang bagi kita lalu, nampak? Okay, tap. Okay, so every time kita tukar mode, display dekat sini bertukar lah. Okay, so ni mode normal, yang ni mode sport. Okay, so yang ni mode Corsa, yang power tadi tu. Sekarang ni kita kembali kepada Strada. Okay, comel sikit meter. Daripada segi dalaman dia pula, kat sini pun lebih kurang macam SVR. Diorang tak ada banyak button nak pening-peningkan kepala. Kalau tengok dekat sini, daripada aircon, mode dia semua, traction control ke apa semua ni, okay, semua ni diorang letak dekat satu tempat. Yang ni mau kepada FM lah, radio. Dia punya tempat duduk selesa, just nice. Dia tak rasa dia Lamborghini. Yang rasa dia Lamborghini sebab apa? First meter dia, lepas tu nampak logo. Every time kita drive kereta ni, mata ni nampak je kan. Oh, aku bawa Lambo. Sebenarnya ada logo ni. Kalau tak, kita lupa kita bawa Lamborghini. Daripada design luar sampai dalam, daripada aircon, daripada bentuk steering, daripada bentuk dashboard, semua hexagon design. Semuanya tajam. Memang Lamborghini dia kekalkan trademark dia macam tu lah. No wonder Urus ni jadi viral kejap bila dia masuk Malaysia. Diorang ada bendera kebanggaan diorang Itali dekat sini Dekat steering pun ada bendera Itali. Based on pengalaman tadi saya dah drive kereta ni semua, dengan kelajuan dia semua, mula saya ingat SVR layak dapat
super SUV punya title. Actually bila dah touch kereta ni, SVR macam tak apa, kita tinggalkan dekat belakang dulu lah. Kereta ni memang layak dapat super SUV punya title. Tapi tadi saya ada try libah-libah sikit kereta ni. Handling dia superb, mantap. Untuk SUV, saya tak cakap lah handling dia lagi bagus daripada Huracan ke Aventador ke, tak. Tapi untuk SUV, handling dia super Corsa. Atas ni ada sunroof. So memang karakter Lamborghini tu memang saya rasa dah lain dah. Macam saya cakap lah, tak rasa pun bawa Lambo. Totally different. SUV, ada sunroof. Jarang tau Lamborghini. Bukan jarang, memang tak ada Lamborghini ada sunroof. Kalau paling-paling ada pun, kereta tu Spider. Kita bagi tutup balik. Okay, material sini Alcantara. Macam biasalah, kita kalau masuk dalam kereta, kita akan condemn mana yang tak bagus. Nasib baik Lamborghini dia masih kekalkan dia punya kualiti. Alcantara, soft touch kat sini. And then ni bukan plastik actually. Ni dia more kepada macam kayu jati macam tu lah. Okay, ni pun ni bukan plastik, ni metal. Yang ni baru plastik. Tempat pemegang pintu ni pun leather, soft touch, Alcantara. Kalau tengok semua, banyak dekat interior kat dalam ni semua mahal punya kualiti lah. So untuk harga 1.6 million, you guys boleh dapat kereta ni. Berbaloi atau tidak, tadi saya dah komen pasal urus. Apa yang boleh buat, boleh jalan jauh sambil bawa family. Siapa yang nak balik raya bawa family tapi nak cepat sampai, kereta ni sesuai. Okey, ni keluasan untuk adult 175 cm tinggi macam saya. Still ada space. Space kaki jangan cakap. Ni yang ni position saya tadi. Yang ni position kaki orang besar. Luas. Dia mau kepada memanjang. Apa yang orang buat ni bonggol. Okey, nampak macam rendah. Tapi dekat belah sini dia curve untuk ruang kepala. Dekat belah sini pula, nak kata touchscreen, bukanlah touchscreen kan, tapi dekat semua ni touch. Jom kita tengok apa yang ada dekat belah luar. Tayar dia menggunakan 23 inci. Agak besar lah. Kalau nampak rim dia saja dah 23 inci. Korang boleh tengok dia punya disc brake. Disc brake sahaja saya rasa besar-besar Proton Wira punya rim. Brake saja korang agak-agak ada berapa port? 6 port ke? 8 port ke? Brake dia menggunakan 10 port. Tak ada mana-mana kereta lagi pakai 10 port. Ini merupakan first time kereta pakai 10 port. Okey, design luar pula, daripada bentuk lampu, bentuk LED, bentuk hood, semuanya tajam. Diorang banyak tekan kepada hexagon punya bentuk, tapi in the same time diorang main potong angin kat sini. Design bukan design saja, design diorang mau kepada potong angin. Design Lambo daripada dulu sampai sekarang saya memang suka. Walaupun dia urus SUV, dia masih lagi ikut adik-beradik dia lah. Muka tu memang kita tengok memang ni muka Lamborghini lah. Dia ada dia punya trademark yang tajam. Even though sampai dekat dia punya grill dekat sini pun, semuanya macam bentuk lebah punya sarang. Every single detail diorang menggunakan konsep yang sama. Diorang tak ada campur-campur aduk. Tapi macam mana diorang gunakan satu konsep untuk membuat kereta yang jadi macam ni punya lawa, punya cantik. Very good thinking lah Lamborghini. Dan kereta ni first kereta Lamborghini engine dekat depan. Dia masih lagi kekalkan dengan dia punya trademark kebanggaan diorang, Itali punya bendera. Kalau tengok tingkap dia tak datang dengan frame. Dia mau kepada macam coupe. Kalau bentuk dia kita tengok orang belakang memang sempit lah, kecil. Tapi sebenarnya tak. X6 kecil. X6 kat belah belakang dia memang kecil. Nampak macam dia menurun, macam dia ala-ala X6. Tapi sebenarnya X6 kecil. Kereta ni tak kecil sebenarnya. Ni bahagian design belakang. Daripada depan, tengah, atas, bawah, tepi, belakang, semua tajam. Lamborghini dia ambil masa yang lama untuk design satu bentuk kereta. Curve dia cuma ada curve. Very detail. Memang pandai lah diorang buat kereta. Okay, untuk bonnet dia luas. Misal kata sekiranya korang nak angkat barang, nak letak dekat atas, dia ada sistem yang sama macam SVR. So apa korang boleh buat, korang boleh turunkan suspension dia. Dia turun slow lah, tak nampak sangat. Okay, ni semua kereta banyak ada lah. Just tekan je. Kereta SUV tapi performance. Engine V8. Kereta ni memang dah ada twin turbo. Kita dah tahu horsepower dia 650 horse. Kereta ni tahun 2018. Top speed untuk kereta ni 305 km sejam. Untuk SUV
So memang laju lah. Kereta ni cuma dikeluarkan 3,500 unit sahaja pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Ni antara salah satunya lah yang ada kat Malaysia. Dekat the whole world, ni antara salah satu yang ada dekat Malaysia. So tak banyak lah urus ni. Dengan harga 1.6 juta ataupun 1.6 million ni, apa yang korang boleh dapat adalah sebiji Lamborghini, brand Lamborghini urus, yang mana tak ramai lagi orang pakai buat masa sekarang ni lah dekat Malaysia. SUV yang powerful dan sangat mantap performance-nya untuk SUV. Selesa, boleh bawa anak-anak dekat belakang, jalan jauh, laju. Yang tu yang penting. Apa-apa pun saya ingin berterima kasih kepada Tap Auto sebab bagi kita pinjam atau cerita dan berkongsi pendapat tentang urus ni. Okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa share dan komen. Ciao. Baru canggih. Ada tempat pijak. Ni pada bawa urus dalam 1.6 million, mahal pula tu. Tak baloi langsung. Baik ambil SVR yang lagi besar, lagi selesa.